Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran, Alhamdulillah, kita bersiaran lagi hari ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Tuan Kush dari Medicam, Bekam Clinical Exclusive. Okey, apa topik yang kita nak sentuh hari ini? Hari ini, seperti topik ataupun tajuk yang saya share dekat situ, saya nak share 25 manfaat Bekam ataupun 25 manfaat dan kelebihan Bekam. Okey, secara umumnya sudah pasti Bekam ni sangat-sangat banyak dia punya kelebihan dan manfaat. Tapi hari ini insya-Allah saya dah susun 25 manfaat yang mungkin saya boleh sharekan pada anda. Semoga ianya bermanfaat. Boleh? Okey, stick dengan saya. Bagi yang menonton dekat Facebook boleh di mana saja anda tonton saya, sama ada secara live, sama ada secara rakaman di Facebook ataupun di Instagram saya ataupun di YouTube saya. Saya minta anda untuk, saya jemput anda untuk like, boleh share video ini. InsyaAllah saya harap video ini akan bagi manfaat pada ramai orang di luar sana insyaAllah. Okey, kita mula. Manfaat nombor 1. Okey, apa manfaat Bekam? Yang pertama sudah pasti kita mendapat pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita menjalankan salah satu galakan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti apabila kita apa saja yang Rasulullah buat ataupun hadis Rasulullah, bila kita buat, kita akan dapat pahala insya-Allah. So kita tahu daripada hadis-hadis Rasulullah dah ada banyak hadis ataupun sabda riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sangat menggalakkan umat Islam ataupun umat manusia untuk berbekam. Seperti saya share dalam video sebelum ini, contohnya saya nak petik satu saja. Rasulullah pernah berkata, kesembuhan itu ada pada 3, iaitu madu, bekam dan alkai. Tapi Rasulullah tidak menggalakkan umatnya untuk alkai. Jadi Rasulullah kata kalau nak sembuh, umatnya boleh lakukan lagi 2, iaitu madu dan juga bekam. InsyaAllah. Boleh? Okey. Poin kedua ataupun manfaat yang kedua. Okey, bekam juga mampu menstabilkan tekanan darah. Bila cakap tentang tekanan darah ni, sudah pasti tekanan darah ni biasanya ada 2 masalah. Sama ada dia tinggi ataupun dia rendah. InsyaAllah dengan berbekam dia sangat-sangat membantu. Dia juga telah dibuktikan dengan perubatan. Bila kita bercerita tentang tekanan darah ni, kita sudah pasti kena kembali kepada punca sebenarnya, punca tekanan darah. Sebab apa tekanan darah tinggi, sebab apa tekanan darah rendah. Ini mungkin saya nak sentuh. Sebab apa ataupun punca tekanan darah tinggi. Sudah pasti dia ada macam-macam faktor, contohnya bila kita stres. Tapi kebiasaannya tekanan darah akan jadi tinggi apabila salur darah kita tersumbat dengan plak. Mungkin kita ambil banyak kolesterol, kita masukkan dalam badan, makan terlampau banyak kolesterol, dia juga akan menyumbat salur darah kita, menyebabkan plak, jadi salur darah kita akan menyempit. Jadi bila salur darah menyempit menyebabkan jantung kita terpaksa bekerja lebih keras untuk pam darah kita supaya dia dapat melalui salur darah kita dan sampai ke seluruh badan kita. Tapi apabila salur darah kita tersumbat ataupun kecil, jadi tekanan yang lebih tinggi perlu diberikan kepada pada darah untuk supaya darah lebih mudah untuk mengalir ke seluruh badan kita. Inilah yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi apabila kita berbekam, yang pertama antara kelebihan bekam, dia akan mengeluarkan kolesterol jahat, LDL, kolesterol jahat. Kolesterol jahat antara penyebab sumbatan dalam salur darah kita. Jadi dengan berbekam, apabila kita keluarkan kolesterol, insya-Allah dia membantu untuk menurunkan atau menstabilkan semula tekanan darah kita. Sebab satu lagi, bila kita berbekam, kita juga akan relax. Bagi mereka yang mengalami tekanan darah tinggi disebabkan mungkin stres, dengan berbekam anda akan jadi lebih relax. InsyaAllah dia membantu juga untuk menurunkan tekanan darah kita. Okey. Poin yang ketiga, membantu mengawal paras gula dan juga diabetes. Okey, ini sangat terbukti. Okey, ini berdasarkan juga pengalaman saya. Memang salah satu manfaat pada bekam adalah dia mampu membantu mengawal kandungan gula di dalam darah. Okey, sebab antara yang keluar juga dari darah bekam adalah gula berlebihan dalam darah. Okey, gula berlebihan dalam darah akan menyebabkan berbagai jenis penyakit lah, antaranya ialah kencing manis ataupun diabetes. Dia juga boleh menjadi penyebab tekanan darah tinggi sebenarnya bila gula banyak dalam darah. Ini terbukti melalui pengalaman saya membekam orang. Bila orang tu ada masalah kencing manis lah biasanya, kandungan gula dalam darah tinggi. Biasanya ini dia orang ni ngelat sikit lah. Ada beberapa pesakit yang saya bekam, mereka selalu mengamalkan bekam ni, antara mereka yang selalu mengamalkan bekam ni adalah hari sebelum mereka pergi medical check up. Okay? Contohnya esok nak pergi jumpa doktor, ada appointment jumpa doktor, nak ada medical check up, dia tahu dia akan check darah. Jadi mereka akan bekam dulu. Bila mereka bekam, okay, semua kandungan dalam darah mereka jadi stabil. Kandungan darah stabil,
kandungan gula dalam darah stabil. Jadi esok bila check up, doktor akan tengok, wah, darah awak cantik. Gula okey, darah merah, darah putih semua okey. Pelbagai benda lah. Ini mungkin doktor saja yang tahu bacaannya, tapi kebiasaannya tak kira lah. Ada sakit stroke yang saya bekam pun cakap macam tu, doktor tengok tekanan darah semua cantik. Ada satu lagi, ada bukan satu sebenarnya, ada satu kelompok lagi. Ada customer saya juga yang mereka merupakan pilot tau, pilot ni sendiri, mereka ada medical check up tahunan untuk memastikan mereka fit untuk fly lah. Okay, saya tak payah sebut pilot dari mana, tapi ada satu kumpulan ni. Mula-mula saya bekam seorang je. Okay, lepas tu dia share kawan-kawan ni, lalas dari situ saja ada 3 ke 4 orang pilot yang membekam dengan saya, especially sebelum mereka pergi medical check up. Dan akhirnya bila esok pergi check up, memang keputusan darah semua cantik lah. Nilai kan? Okey, manfaat bekam yang seterusnya. Membantu menguatkan antibody badan. Okey, sistem ataupun membantu meningkatkan sistem pertahanan badan manusia. Okey, ini kalau kita nak pergi lebih detail dari sudut sains perubatan, okey, dia memang sangat-sangat membantu. Sebab apa? Bekam telah terbukti mampu merangsang salah satu sistem dalam badan manusia. Bila kita cakap tentang bekam ni, kita kena sebagai jurubekam, kita kena faham antara beberapa fungsi badan kita adalah kita kena faham sistem peredaran darah manusia, dan kita juga kena faham ada satu lagi sistem dalam badan manusia yang dipanggil lymphatic system. Okey, lymphatic system ni lah yang membantu merangsang ataupun membantu dari sudut antibody ataupun menjadi sistem pertahanan badan bagi manusia di lymphatic system ni. Kalau saya nak cerita lebih lanjutkan ni mungkin dia panjang lebar. Jadi untuk hari ni saya sentuh di surface saja. Apa yang dirangsang adalah dia merangsang penghasilan CH50 dan juga natural killer cell, yang mana itu adalah sistem bahan yang diperlukan oleh sistem imun badan kita. Okay? That's why dikala especially musim-musim virus ni, saya tak nak sebut virus apa, saya rasa anda tahu, pandemik ni, okey, saya sangat galakkan. Sebab musim pandemik ni ada orang, kita dah banyak dengar cerita dekat luar sana, orang yang terkena virus ini, ada beberapa kumpulan tau. Ada setengah kumpulan bila dia kena, dia akan terus ada simptom. Dia ada demam, batuk dan sebagainya, tak sihat, pernafasan terganggu dan sebagainya. Tapi ada sekumpulan lagi manusia, bila virus tu masuk, mereka seolah-olah tidak ada simptom. Tak ada demam, ni mungkin relax macam orang sihat biasa je. Ini kerana sistem immune system atau sistem pertahanan badan mereka kuat. Jadi that's why saya sangat menggalakkan pada semua, tak kira waktu tengah pandemik atau musim virus ni ataupun waktu-waktu lain, saya sangat galakkan bekam kerana ia membantu meningkatkan antibody kita supaya kita tidak mudah demam atau tidak mudah sakit. Okey, boleh? Okey, kita pergi yang point yang seterusnya. Point apa lagi? Apa lagi manfaat bekam? Manfaat bekam yang keempat. Okey. Manfaat bekam yang keempat adalah, sorry, saya kena check note. Membantu melegakan demam. Ini saya boleh kata magical lah. Tapi bila kita dah faham fungsi bekam tu, dia tak jadi magic lagi. Sebab apa dia tak jadi magic? Ini biasa berlaku, sangat biasa berlaku. Ada orang yang saya bekam, mula-mula rasa nak demam, lepas bekam tak jadi demam. Ataupun ada orang yang saya bekam dia sedang demam tau. Habis dia bekam, terus tanya, manalah pergi demam tadi? Dah hilang demam ni. Sebab macam saya cakap tadi, kembali pada point nombor 4 tadi, bila sistem badan kita, antibody kita meningkat, dia lawan apa saja penyebab demam tu. Untuk demam ni kita kena faham, demam tu bukannya penyakit. Demam tu adalah simptom yang menunjukkan ada penyakit masuk ataupun virus masuk. Bila virus masuk dalam badan kita, sistem pertahanan badan kita akan mula berfungsi untuk melawan virus tersebut, dan salah satu penyebab dia akan meningkatkan suhu badan kita untuk kita jadi demam supaya dia boleh lawan. Jadi apabila sistem pertahanan badan kita ditingkatkan dengan bekam tadi, automatik demam tu hilang lah. Okey, boleh? Okey, manfaat yang seterusnya. Sorry, saya kena check nota. Pasal banyak 25 yang tak boleh hafal semua. Okey, meningkatkan kualiti tidur ataupun menyelesaikan masalah orang yang susah tidur. Ini sangat-sangat best. Okey, ini antara kesan awal berbekam.
Contohnya, kalau anda bekam hari ni, anda akan rasai satu kenikmatan tidur yang sangat-sangat best malamnya. Okey, ini sangat bukti. Sangat banyak terbukti. Saya sendiri selalu bekam. Memang hari bekam biasanya hari pertama bekam tu malam tu tidur sangat-sangat best. Sangat-sangat nyenyak. Tidur yang sangat berkualiti. Okey, even saya ada banyak sangat feedback dari customer yang kita bekam. Tapi antara yang saya ingat ada seorang abang ni, umur 60 tahun, 60 lebih, saya tak ingat berapa umur dia, 60 lebih. Dia tak pernah berbekam dan itu kali pertama dia berbekam. Dan esok pagi dia bagi feedback, dia cakap apa tau? Setelah 60 tahun lebih dia tidur ni, itu adalah tidur yang paling nyenyak yang dia pernah alami sepanjang umur dia, hidup dia tau, seumur hidup dia. Memang, sebab apa? Antara kesan bekam, mungkin ada setengah orang lepas bekam dia rasa penat tau, ataupun relax, ataupun release. Okay? Jadi itu membantu meningkatkan kualiti tidur kita. Jadi kita tidur kita sangat-sangat nyenyak. Dan bila kita tidur kita berkualiti, esok pagi kita bangun dalam keadaan yang sangat-sangat sihat. Tau, sangat-sangat segar. Sebab kita tidur dengan kualiti yang paling rehat sekali. Esok pagi bangun memang kita akan berasa sangat-sangat segar. Okey. Poin yang seterusnya. Membantu melegakan sakit kepala yang kronik ataupun migraine. Ini sekali lagi kembali kepada pengalaman. Okey, 3 tahun saya membekam, saya sangat banyak pengalaman membekam orang yang ada masalah sakit kepala yang kronik dan juga migraine ni, terutamanya migraine. Sangat banyak feedback. Tapi antara yang saya ingat, awal-awal saya bekam dulu, saya ingat lagi ada seorang abang ni kerja bank tau. Dia ada migraine, dia ada masalah migraine. Dan bila dia tahu saya buat bekam, dia contact saya, dia minta saya datang sekarang juga masa tu. Boleh tak datang sekarang juga, saya sakit kepala sangat-sangat ni, tak tahan. Okey, pasal kita sebagai jurubekam, memang kita kita set jadual kita lah, ada appointment. Biasanya customer kena set appointment, kalau jadual tu penuh, so kita mungkin terpaksa set dia ke hari seterusnya lah. Tapi abang ni kebetulan dia nak datang sekarang juga. Tapi kebetulan masa tu saya tengah kosong, jadi saya terus pergi. Memang bila kita bekam dia, lepas dia bekam terus, alhamdulillah, memang dia terus lega. Ni migraine tau, jenis migraine yang betul-betul sakitnya. Sakit sangat-sangat. Orang yang kena migraine dia tahulah, bila dia datang sakit tu, dia memang rasa nak hentuk-hentuk kepala dekat dinding. Pasal itu pengalaman saya sendiri, saya tak adalah tahan migraine. Saya selalu juga sakit kepala dulu. Isteri saya pun sama. Tapi semenjak kami rajin mengamalkan bekam, alhamdulillah, tak ada lagi selalu sakit kepala. Malah ada kajian di sebuah universiti di luar negara menunjukkan, kalau saya tak nak sentuh dalam, menunjukkan bahawa dengan berbekam membantu mengurangkan kadar kesakitan sakit kepala sehingga 60% lebih dan mengurangkan kadar kekerapan sakit kepala sekaligus mengurangkan pengambilan ubat lah. So biasanya orang migraine ataupun sakit kepala yang kronik ni, apa lagi nak telan? Painkiller lah. Sudah pasti painkiller yang banyak dalam badan tidak elok kerana mampu memudaratkan buah pinggang kita. Okey? Poin yang seterusnya. Membantu mengeluarkan toksin di dalam badan. Okey. Ini sangat jelas lah. Seperti yang kita tahu bila kita bekam, apa yang keluar dari darah bekam adalah darah kotor yang biasa kita panggil lah. Ataupun CPS, Positive Pathological Substance. Okey? Darah kotor ni yang biasa orang kita lah, orang kebanyakan akan sebut sebagai toksin. Okey, toksin ni memang banyaknya toksin dalam badan akan membuatkan kita penat dalam suam. Okey? Ini sangat-sangat ketara. Okey? Pasal apa? Saya biasa sebelum saya bekam, saya akan diagnose kesihatan seseorang tu. Kita macam-macam cara lah, saya ambil tekanan darah dan saya juga insya-Allah boleh diagnose sangat-sangat basic melalui tapak tangan. Saya tengok tapak tangan, saya boleh tengok tahap kesihatan dia untuk penyakit-penyakit tertentu lah. Antara yang kita boleh tengok adalah kadar toksin dalam badan dia. Bila saya cek tapak tangan, kalau kadar toksin dia tinggi, saya tahulah, saya akan terus tanya, abang isap rokok perokok tegar, memang kandungan toksin dalam badan akan sangat-sangat tinggi. Okey? Bila toksin dalam badan tinggi, ia juga akan membuatkan rasa malas, rasa susah tidur, rasa kemalasan, semua itulah. Okey? Okey, kita pergi poin yang seterusnya. Manfaat bekam yang seterusnya adalah membantu melegakan lenguh-lenguh badan, pinggang, bahu, belikat dan sebagainya. Ini masalah ramai orang. Sebab tengok kerja juga. Okay? Tak kira lah, kerja senang pun, kerja yang duduk sepanjang masa pun boleh tangkap pinggang, tangkap bahu, leher, lenguh-lenguh badan. Kerja keras pun sudah pasti lagi. Okay, yang ni saya nak cerita balik juga salah satu feedback yang customer bagi. Okay, ada sekelompok kumpulan manusia ni, dia ni dari Aceh tau. Ada kumpulan, lebih kurang hampir 10 orang juga yang selalu berbekam saya dari Aceh ni. Mereka ni bekerja sebagai pesawah.
satu tempat di Perak lah. Okey. Tahulah bila kerja pesawat ni memang kerja mereka sangat berat. Okey, mereka terlibat dengan barang-barang yang berat, mereka terlibat dengan jentera-jentera yang berat. Mereka memerlukan mereka berdiri yang lama, mereka mongkok yang lama, mengangkat barang yang lama, berdiri di tengah panas dalam tempoh yang lama. Ini sudah pasti akan bagi impak kepada uh, otot mereka, otot. Bila bercakap tentang lengur-lengur badan ni sudah pasti yang efek sebenarnya otot dan belikat. Okey. Jadi, feedback dari mereka sendiri sebelum berbekam, sebelum mereka kenal bekam, mereka selalu mengurut tau. Mengurut membantu juga sebenarnya menghilangkan lengur-lengur badan. Tapi mereka bagi tahu saya, bila mereka mengurut, lepas urut mereka rasa sedap betul badan mereka. Tapi dalam tempoh yang singkat, mungkin dalam masa seminggu mereka kata. Lepas seminggu dia rasa start lengur-lengur badan balik. Okey? Jadi mereka perlu urut balik. Tapi bila mereka mula kenal bekam dan mula berbekam dengan saya, mereka menyatakan bahawa tempoh badan mereka sedap tu lebih panjang. Sehingga ke sebulan, ke 3 bulan, badan mereka sedap selepas bekam. Okey? Jadi membuatkan mereka lebih senang ataupun bila seronok bekerja lah pasal kelenguhan badan yang mereka alami telah berjaya diselesaikan. Okey. Okey, kita teruskan manfaat yang seterusnya. Apa lagi manfaat bekam? Okey, membantu melancarkan sistem peredaran darah yang tersumbat. Ini kembali pada poin berapa tadi saya tak ingat. Sudah pastilah. Okey, salur darah sumbat akan menyebabkan darah tinggi. Okey, dan apabila kita sebagai jurubekam, kita kena faham, kita membekam ni, antara topik yang kita kena faham dalam sains perubatan adalah kita kena kenal sistem peredaran darah manusia. Okey, sistem peredaran darah manusia, bagaimana darah manusia dibawa daripada jantung melalui arteriolit, kapilari darah ke seluruh badan untuk membuatkan semua organ kita berfungsi, tubuh badan kita boleh berfungsi dengan baik. Ini adalah sistem peredaran darah manusia. Sebagai jurubekam, saya kena faham topik ini dengan betul. Okey? Jadi, dengan bekam, macam saya cakap tadi, dia akan, antara yang dia akan buang adalah kolesterol ataupun LDL, kolesterol jahat. Jadi automatik, dan bukan itu saja sebenarnya, dia ada banyak sangat benda. Sebab dalam salur darah kita ni, dia akan bawa pelbagai barang baik dan barang yang jahat tau. Racun yang datang mungkin daripada makanan kita, contohnya. Okay? Contohnya kita makan banyak seafood, ada ammonia. Okay? Ada ammonia. Ammonia itu racun, dia boleh menyebabkan menghasilkan urea yang mana tak baik untuk badan kita. Tapi biasanya apabila darah ni dia lalu kat buah pinggang, dia akan ditapis di buah pinggang. That's why bekam ni, ada doktor menyatakan kepada saya yang study bekam ni, kad bekam yang melekat atas badan ni seolah-olah artificial kidney ataupun buah pinggang tiruan yang menjalankan salah satu fungsi buah pinggang, iaitu menapis kotoran-kotoran yang berada dalam salur darah kita lah. Jadi antara organ badan manusia selain jantung yang bekerja keras adalah juga sebenarnya buah pinggang tau. Dia sangat terkesan dengan apa yang kita makan. Racun-racun yang kita makan, dia akan diproses dan akhirnya dia akan melalui buah pinggang. Buah pinggang kita akan tapis. Dan ditapis buah pinggang kita, dia akan dikeluarkan melalui air kencing kita. Itu salah satu fungsi buah pinggang lah. Salah satu. Buah pinggang ada banyak lagi fungsi ya. Okay? Salah satu adalah menapis sisa-sisa buangan ataupun racun-racun yang ada dalam badan manusia. Jadi buah pinggang ni termasuklah bila kita makan ubat banyak, makan painkiller banyak, semua ditapis di buah pinggang. That's why sampai masa bila terlampau banyak buah pinggang kita boleh menderita, itulah yang terjadinya masalah buah pinggang. So saya rasa anda pun tahu, apabila orang mengalami masalah buah pinggang ni, automatik kalau buah pinggang dah rosak, tak ada lagi sistem pernafasan, ini yang menyebabkan mereka kena pergi dialisis. Okey? Dialisis ni adalah satu lagi proses membantu untuk menapis kotoran-kotoran ni. Yang sebelum ni ditapis buah pinggang, tapi sekarang buah pinggang rosak, dia terpaksa guna mesin untuk tapis darah ni. Okey. Okey, seterusnya apa lagi manfaat bekam? Okey, membantu mengatasi keletihan, kemalasan dan selalu mengantuk. Ini kembali pada toksin tadilah. Okey. That's why kita kena faham penyebab ni. Sebab apa? Saya yakin anda luar sana pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalaminya. Anda sampai satu masa yang kita rasa malas sangat, nak buat kerja apa pun malas. Bangun pagi nak pergi kerja, malas sangat, nak bangun tidur tu susah sangat. Sampai tempat kerja kita selalu penat, mengantuk. Ini antara bukti-bukti ataupun tanda-tanda yang toksin dalam badan tinggi. That's why bila kita bekam, toksin ni keluar, tu rasa kemalasan tu insya-Allah akan berkurangan. Kita akan sentiasa bertenaga, energetik lah. Bila kita lepas bekam, kita akan energetik. Sebab toksin ni telah dikeluarkan dari dalam badan kita.
Okey, manfaat yang seterusnya. Okey, membantu mengatasi pelbagai penyakit kulit seperti jerawat, bisul dan sebagainya. Okey, ini kembali kepada kefahaman kita tentang bekam. Okey, kita kena faham dengan sistem peredaran darah manusia yang saya cakap tadi. Okey. Okey, bila sampai kapilari, okey, darah-darah yang lalu melalui kapilari akan ada bahan-bahan buangan yang dikeluarkan daripada kapilari darah duduk di bawah kulit kita tau. Itu tujuan bekam sebenarnya. Memang benda yang kita bekam tu sebenarnya bahan-bahan kotoran yang telah dikeluarkan dari saudara diduduk bawah kulit kita. Jadi, kita kena keluarkan. Bila tidak dikeluarkan, dia boleh masuk balik dalam saudara ataupun dia cuba cari jalan untuk keluar. Okey? Sisa-sisa kotoran, darah-darah kotor dah ada bawah kulit. Jadi bila dia tak boleh keluar, dia akan cuba keluarkan diri dia melalui macam-macam cara lah, antaranya peluh ataupun tu yang terjadinya jerawat, tu yang terjadinya bisul. Proses untuk mengeluarkannya. Dia nak keluarkan kotoran tu daripada badan. Jadi pasal dia duduk bawah kulit. That's why terbaiknya bekam. Sebab bekam ni automatik. Sebenarnya kita sedut tu darah kotor yang ataupun bahan sisa-sisa buangan badan manusia ni yang memang dah duduk bawah kulit. Kita tinggal sedut bawa keluar je. Itu saja sebenarnya. Itu sebenarnya fungsi utama bekam. Kotoran ni dah duduk bawah kulit. Kita tinggal bawa keluar saja. Okey? Faham? Jadi, that's why selain masalah kulit bisul tadi, okey, sama juga dengan muka tau. Muka yang ada masalah jerawat batu ni kan, kembali kepada sebab lah. Punca dia, sudah pasti puncanya adalah darah kotor. Bila darah kotor duduk bawah kulit, sudah pasti dia akan menghasilkan sama ada bisul ataupun jerawat dan sebagainya. Okey? Boleh? Anda masih lagi bersama saya? Okey. Manfaat yang seterusnya. Membantu melegakan sakit gigi. Okey. Ini sangat terbukti sebenarnya. Okey. Siapa yang pernah mengalami masalah sakit gigi dia tahu. Bila sakit gigi ni rasa nak tumbuk tempat sakit gigi ni. Telanlah pergi gila. Kadang-kadang telan pergi gila pun tak jalan. Okey. Kalau dah sampai tahap tu, bolehlah pilih bekam. InsyaAllah. Pasal dia ada titik-titik dia belakang ni, contohnya belakang leher, belakang ni, belakang kepala ni pun boleh. Even dekat sini pun kita boleh bekam sebenarnya. Dia membantu sebenarnya melegakan kesakitan gigi. Tapi tak adalah setiap kali sakit gigi kita nak bekam. Bila perlu. Kalau boleh diselesaikan, pasal apa kang sakit, takkan setiap kali nak bagi sakit gigi tengah malam tiba-tiba nak panggil jurubekam datang semua ataupun nak cari tempat pusat bekam, kan susah. Jadi ini bila perlu. Bila dah tak tahan sangat, boleh jadikan bekam sebagai salah satu rawatan alternatif. Okey. Manfaat yang seterusnya. Membantu merawat pelbagai jenis penyakit yang tidak boleh dirawat oleh perubatan moden. Ini macam-macam sebenarnya. Okey, sama ada dia yang kita tahu ataupun yang mistik-mistik ni. Kan? Kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang tidak boleh dirawat oleh perubatan moden. Even sebenarnya ada beberapa kes yang doktor sendiri suruh dia cuba dapatkan rawatan alternatif. Okey? Dapatkan rawatan, ada masalah sikit kat situ. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, antara saya nak sentuh beberapa je penyakit yang mungkin sebenarnya dia ada rawatan. Kalau dia sakit tu, dia akan pergi hospital, doktor ada bagi ubat. Contohnya kalau pernah dengar vertigo. Vertigo ni adalah satu masalah yang mana okey, dalam telinga kita, kat gendang telinga ada cecair tau. Cecair tu dia akan sentiasa imbang supaya kita rasa seimbang. Kita berdiri macam ni, kita tahu okey, kita tegak macam ni. Okey, dunia tegak macam ni. Tapi orang yang ada masalah vertigo ni, contohnya bila dia sengit macam ni, okey, cecair dalam gendang telinga itu akan ikut sekali. Dan dia lambat untuk stabil balik. Jadi bila dia ikut sekali tu yang dia rasa dunia dia sengit. Okey, orang yang ada masalah vertigo tahu. Siapa yang pernah ada masalah vertigo dia tahu apa simptom-simptom, apa masalah dia. Sebab kebiasaannya dia akan lebih kerap berlaku ketika bangun tidur. Sebab tidur, baring dah lama, 8 jam contohnya dah baring. Tiba-tiba besok pagi bangun, terus duduk. Air dalam gendang telinga ni lambat untuk balance balik. Jadi bila dia bangun, air dalam gendang telinga masih lagi macam ni. Jadi dia rasa rumah dia tengah terbalik macam ni. Itu masalah orang kena vertigo. Kalau pergi hospital, memang ada ubat. Doktor akan bagi satu ubat. Saya pernah tanya ubat apa yang doktor bagi tu, dia kata untuk lancarkan peredaran darah. Okay? Tapi dari pengalaman saya membekam orang yang kena vertigo, bila bekam, insya-Allah dia sangat pantas. Sepantas sebaik habis bekam dia hilang vertigo tu ataupun besoknya dah tak ada vertigo tu.
Tapi dia kena berkala lah. Kadang-kadang dia datang. Mungkin sebulan lepas tu dia datang balik. 2 bulan, 3 bulan lepas tu dia datang balik. Tu boleh kerap bekam. Mereka yang mengalami masalah ni boleh menjalankan prosedur bekam secara berkala. Okey? Okey, seterusnya. Apakah manfaat bekam yang seterusnya? Okey, membantu menawarkan masalah sihir sebenarnya. Okey, membantu sihir, santau, bisa santau dan sebagainya. Okey. Yang ni dari sudut pengalaman, saya tak ada banyak sangat pengalaman. Pasal saya bukan bomoh, okey. Saya membekam orang lebih pada penyakit-penyakit yang asas. Tapi kalau nak berkongsi pengalaman sedikit, sebenarnya memang saya takut sebenarnya. Saya harap saya tak jumpa peristiwa-peristiwa sebegini. Saya tak jumpa pesakit-pesakit ada masalah sihir santau ni. Tapi saya pernah terjumpa beberapa kali. Okey, kalau saya boleh share, bukan saya lah. Isteri saya contohnya. Sebab kami ni memang mengamalkan, sebelum kami bekam, kami ada doa-doa lah. Antaranya kita baca ayat kursi dan sebagainya. Okey, bila kita baca ayat kursi, kita akan, okey, kita sentuh badan sakit dan kita mula baca ayat kursi dan kita baca 5 bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini antara doa-doa yang kita baca lah selain kita niat dan doa untuk sembuhkan penyakit. Biasanya kalau kita sentuh tu start baca ayat kursi je, kalau ada benda-benda mistik dalam ni dia start keluar dah, dia lari keluar. Dia lari keluar, dia tak senang hati. Even bila kita dah sampai tu dia dah lari keluar. Sebabnya pesakit bagi tahu sendiri. Dia tanya balik, tadi baca apa dia kata? Saya dapat rasa benda tu keluar. Okay? Dia dapat rasa dia keluar ikut kepala dia kata. Okey, ikut umbun-umbun kepala. Ini pengalaman dari pesakit sendiri. Tapi masalah orang yang ada benda menginap dalam badan ni biasanya dia dah ada pintu. Okey, saya pula tak belajar cara untuk tutup pintu tu. Jadi bila dah keluar patutnya kita tutup pintu tu supaya dia tak boleh masuk balik. Jadi bila kita dah selesai bekam semua, kalau pintu tu tak boleh tutup, dia boleh masuk balik lah. Okey, itu antara manfaat bekam dari sudut yang masalah mistik ni, sihir, santau dan sebagainya. Okey, seterusnya, membantu melegakan masalah angin dalam badan. Okey, yang ni ada banyak pendapat. Ada sangat banyak pendapat. Ada orang, even ada doktor menyatakan bahawa bekam sebenarnya tak membantu untuk mengeluarkan angin dalam badan. Okey, ada yang menyatakan bahawa bila kita bekam tu akan berkuap, itu adalah angin. Okey, ada pihak yang tak bersetuju, ada yang bersetuju. Bagi pengalaman atau pendapat saya sendiri, boleh dua-dua. Mungkin tak ada angin keluar. Bila kita bekam seorang, memang confirm angin akan keluar. Cuma bila dia keluar? Kadang-kadang dia akan keluar ikut secara yang biasa dia keluar. Kadang-kadang kita tengah bekam orang tu, dia cakap, alamak, rasa nak terkentut. Okey, kadang-kadang saya izinkan lah, saya lari sikit, okey bang, kentut bang. Ataupun dia sendawa. Okey, ada juga yang selepas bekam. Habis dia bekam, daripada menerap tu, dia bangun je, duduk je, dia bersendawa. Ataupun dia rasa nak terkentut. Itu antara kesan bekam lah. Saya yakin itu adalah antara kesan bekam. Sudah pasti dia membantu mengeluarkan angin. Begitu juga semasa bekam. Saya sangat yakin berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian saya, pasal kandungan angin dalam badan seorang berbeza-beza. Okey? Kalau dia bukan angin yang keluar, maksudnya bila berkuap tu, semua orang lebih kurang sama saja kuap dia. Tapi kalau orang tu ada masalah, bila kita bekam seorang, kalau orang tu ada masalah angin yang tinggi, kap tu akan berkuap lebih daripada orang lain. Saya pernah sangat-sangat sampai bila kita bekam orang, kap tu sampai tak nampak langsung kat dalam, berkuap habis, tutup habis dengan macam berembun dah kap tu. Memang dia mengaku dia sangat ada masalah angin yang sangat-sangat kronik lah, hingga mengganggu kehidupan dia. Okey, jadi atas pendapat itu saya berpendapat dari pengalaman saya, bekam memang membantu mengeluarkan angin berlebihan dari dalam badan manusia. Okey, manfaat yang seterusnya, membantu melegakan masalah sesak nafas dan asma. Okey, batuk dan asma. Okey, bekam ada titik-titik tertentu. Okey, ilmu bekam sekarang ni digabungkan dengan pelbagai ilmu perubatan yang lain, contohnya ilmu akupunktur. So ada titik-titik dia digabungkan dengan ilmu bekam. Jadi di situ juga bila kita membekam seorang, ada titik-titik bekam dia yang tertentu. Jadi kalau orang yang ada masalah pernafasan ataupun asma, kita akan biasa bekam kat kawasan saluran pernafasan ataupun dekat paru-paru dia lah. Itu antara titik ni. Dari pengalaman sendiri, contohnya ada sakit stroke saya, memang dia selalu kadang-kadang datang masalah susah bernafas dan sebagainya. Biasanya lepas bekam dia rasa lega. Dia rasa pernafasan dia macam lancar balik. Tak ada termengah-mengah dah. Okey, itu antaranya lah.
Okey, seterusnya, manfaat bekam yang seterusnya, membantu memecahkan lemak. Ini kalau ramai orang tahu, semua orang kalau boleh nak bekam tiap-tiap hari. Saya sendiri badan besar kan. Okey, saya dah berusaha macam-macam. Saya dah diet, saya dah kurus, naik balik, kurus, naik balik, kurus, naik balik. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika saya diet dan jaga makan dan juga exercise dulu, contohnya, katalah satu hari tu saya dah tahu jumlah makan saya banyak ini dan saya kena exercise banyak ini. Bila kita timbang petangnya, kita tahu penurunan dia berapa gram. Contohnya, saya bagi satu contoh. Kita tahu bila kita buat semua benda ni akan ada penurunan sebanyak 300 gram sehari. Okey, bila kita buat benda ni. Tapi bila kita bekam, hari seterusnya kita makan benda yang sama, kita buat exercise yang sama, tapi bila hari tu kita timbang, penurunan berlaku sehingga 500 gram. Jadi di situ, walaupun poin ni saya dapat dari buku orang lain, tapi dari segi pengalaman saya sendiri, saya boleh setuju dengan pendapat ini bahawa bekam membantu mengeluarkan lemak di dalam badan manusia. Okey? Maksudnya boleh menurunkan berat badan jugalah, membantu kita menurunkan berat badan. Jadi bagi mereka yang dalam proses menurunkan berat badan, boleh masukkan bekam sebagai salah satu rawatan alternatif anda. Okey. Rawatan ataupun manfaat yang seterusnya, membantu mencegah, melegakan simptom-simptom stroke. Okey, ini sakit stroke. Saya banyak kali sebut pasal stroke tadi kan. Orang yang sakit stroke ni, okey, kadang-kadang kesian tau. Saya kesian. Pengalaman saya 3 tahun membekam sakit stroke ni, sudah pasti bila mereka kena stroke, especially stroke yang penuh lah, stroke yang penuh. Stroke dia ada stroke yang betul-betul kena stroke ataupun dia minor stroke. Okey, berbeza sebenarnya. Stroke yang penuh ni biasanya bila sekali dah kena, memang fungsi badan dia akan lari total, akan lari betul-betul. Dia tidak akan sama macam dia sihat. Okey? Dia punya pernafasan lain. Dia punya tiba-tiba dia punya perut, dia punya pengeluaran, dia buang air besar dah jadi berbeza macam dulu. Tak sama macam masa dia sihat. Buang air kecil tak sama macam dia sihat. Okey? Badan dia tak rasa. Hai, siapa yang baru masuk, alhamdulillah, terima kasih. Boleh share, boleh kongsikan. Okey. Kembali pada pesakit stroke tadi Sakit stroke ni kadang-kadang kita kesian. Cuma pengalaman saya bekam sakit stroke ni, orang pesakit stroke ni kita tak boleh cakap bila kita bekam dia akan sembuh. Tak ada. Malah saya boleh sahkan di sini bahawa bila seseorang tu kena sakit stroke, dia tidak akan dapat sihat 100%. Tapi insya-Allah bekam dapat membantu improve tahap kesihatan dia. Dan pertama, bekam dapat membantu untuk improve kesihatan dia. Yang kedua, bekam membantu untuk supaya dia tidak kena stroke lagi. Orang yang dah pernah kena stroke lagi, kalau dia kena stroke kali kedua, kali ketiga, memang dia dah bahaya, boleh membawa kepada kematian. Okey, kena faham stroke tu disebabkan apa. Mungkin dalam video akan datang saya akan share kepada tuan-tuan perempuan, okey, apa penyebab stroke ni? Apa penyebab sakit stroke ni? Jadi untuk anda yang ada saudara mara yang ada masalah stroke, saya sangat galakkan untuk anda stroke, untuk anda stroke pula. Untuk anda galakkan mereka berbekam. Even saya ada pengalaman, ada seorang pesakit stroke saya ni, masa mula-mula PKP hari tu, saya tak boleh keluar. Saya tak boleh. Dia bekam saya setiap bulan. Jadi bila kena PKP, saya tak boleh nak keluar pergi berbekam. Jadi dia panggil saya, dia jemput saya, datanglah, dia kata dekat kawasan perumahan dia tak ada roadblock, datanglah. Saya tak tahan dah ni. So saya cakaplah kat dia, bang, sorry bang. Okay, KKM tak benarkan kami menjalankan rawatan bekam ketika PKP. Saya cakap kat dia, bang, saya tak boleh datang. Walaupun tak ada roadblock, saya takut. Okay, kita tak boleh keluar. Sampai satu masa bila dah masuk dari PKP, jadi PKPP yang mana kami dah boleh beroperasi, saya terus datang rumah, dia terus panggil saya datang rumah dia. Dia saya cakap apa kat saya tau? Saya rasa kan, kalau kamu tak sempat sampai bekam saya hari ni, saya rasa saya dah tak ada dah kot, dia kata. Sampai macam tu sekali dia cakap. Pasal dia kata, dia dah rasa macam mula-mula dia nak kena stroke dulu. Macam mula-mula dia, sebab lama, dah 3 bulan dia tak bekam, dia rasa dah lain macam. Jadi daripada situ sendiri, saya dapat mengesahkan bahawa orang yang kena stroke sendiri menyatakan kepada saya, bekam tu sangat penting untuk improve tahap kesihatan dia. Okey, seterusnya, manfaat bekam yang seterusnya adalah membantu mengeluarkan darah kotor atau toksina. Itu asas bekam. Okey, fungsi bekam adalah, even definisi bekam sendiri adalah mengeluarkan darah kotor dari bawah permukaan kulit. Itu
itu saya tak payah jelaskan lebih mendalam. Itu adalah fungsi asas bekam. Sudah pasti dia mengeluarkan darah kotor daripada badan kita. Okey, manfaat seterusnya. Okey, apa seterusnya ya? Sorry, saya kena check nota. Tak ada pembantu kat tepi ni sebenarnya. Okey. Membantu mencerahkan penglihatan mata. Okey, ini sangat best. Ini sangat best. Sudah pasti bekam ni ada beberapa titik bekam dia tertentu lah. Antaranya belakang kepala ni, kiri kanan ni, kat leher. Ini antara titik-titik sebenarnya yang membantu untuk memberi kejelasan. Ini sangat pantas sebenarnya. Bagi mereka yang antara kesan awal selepas bekam, nampak cerah. Lepas bekam ni nampak makin cerah. Especially orang yang ada masalah rabun, lagilah. Kalau orang masalah rabun, kita akan tambah titik dia lah. Lain belakang, dia boleh titik bekam kat tepi mata ni, kiri kanan ni. Okey, memang lepas bekam dia akan rasa penglihatan dia lebih cerah daripada biasa. Itu kesan yang sangat cepat, kesan yang sangat pantas. Habis bekam, terus dia boleh nampak perubahan daripada penglihatan dia. Okey. Manfaat yang seterusnya. Okey. Membantu melegakan sakit otot, masalah kejang, siatika dan sakit tulang. Okey. Membantu melegakan siatika lah, legakan sakit tulang dan sebagainya. Okey. Ini masalah asas. Ini lebih kurang macam ada satu poin saya sebut pasal lenguh-lenguh badan tadi. Okey. Siatika. Okey, kalau saya cakap siatika, ramai orang dia tak sedar dia ada masalah siatika. Okey. Siatika ni kalau anda tahu, dia ada satu masalah yang mana dia rasa satu kelenguhan dan kesakitan yang amat sangat daripada bawah pinggul ni, dari pinggang, bawah pinggul sebelah kaki ni bawa sampai ke bawah kaki dia. Kadang-kadang bila dia berdiri lama, tiba-tiba dia rasa macam geletar kaki dia kerana kelenguhan dan kesakitan melampau. Itu antara sebab siatika. So ada titik-titik tertentu sebenarnya untuk dia bekam di sepanjang pinggang dan kaki. Dia membantu. Even penyakit tulang, dia ada lenguh-lenguh tulang, ada titik-titik tertentu yang membantu untuk melegakan kesakitan yang disebabkan oleh kelemahan otot ataupun tulang. Okey, seterusnya. Manfaat bekam yang seterusnya. Okey, membantu melegakan masalah wanita lah. Masalah wanita ada macam-macam kan, contohnya senggugut. Okey, ini saya tak pernah bekam. Yang bekam untuk wanita, isteri saya adalah seorang jurubekam juga. Jadi yang bekam wanita adalah isteri saya. Okey, even untuk isteri saya sendiri, itu kelebihan saya dan isteri saya. Kalau saya nak bekam, isteri saya akan bekam saya. Kalau isteri saya nak bekam, saya akan bekam dia lah. Jadi kalau orang yang ada masalah senggugut, datang haid dan sakit perut sangat-sangat, ini membantu sebenarnya. Even masa dia tengah datang haid, kita tak galakkan dia bekam lah. Okey, tapi lepas beberapa hari, ada tempoh-tempoh dia tertentu, lepas datang haid, dia boleh bekam. Ia membantu untuk melegakan senggugut, berbagai jenis masalah wanita. Okey, manfaat yang seterusnya. Membantu merawat masalah lelaki. Okey, yang ni saya tak nak cerita lebih mendalam. Okey, Kang, video ni jadi video 18 sek pula. Okey, cuma saya cakap insya-Allah dia membantu. Ada titik-titik tertentu yang membantu untuk melegakan, mengembalikan ataupun meningkatkan masalah lelaki. Okey. Dan terakhir, membantu menaikkan seri wajah. Ini perempuan sangat suka. Even sekarang ni lelaki pun makin ramai sebenarnya. Even lelaki muda-muda ni. Budak-budak universiti, lepas universiti sekarang ni dah rajin dah. Dipanggil bekam seri wajah. Kita akan bekam di muka. Dah ada beberapa titik kat belakang. Alamak, tercabut saya punya ni. Okey. Saya sambung sikit. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Okey. Bekam seri wajah. Okey, insya-Allah akan datang mungkin saya akan buat satu video yang mana saya baru dibekam muka. Okey. Dekat muka dia ada beberapa titik. Even bekam seri wajah ni ataupun bekam di muka ni, titik dia sama dengan bekam resdung. So, siapa ada masalah resdung, kacau betul lah. Okey, siapa yang ada masalah resdung dan juga masalah jerawat yang sangat banyak di muka. Sebab saya cakap orang muda lepas universiti, itu antara umur yang mana hormon mereka sedang meningkat, jadi jerawat mula keluar waktu tu. Jerawat batu mula keluar waktu tu. Okey. Jadi that's why mereka menjadikan rawatan bekam ataupun kita panggil bekam seri wajah. InsyaAllah dia sangat-sangat membantu sebenarnya. Dia sangat membantu untuk menaikkan seri wajah. So pada wanita yang tak kira wanita ataupun lelaki yang sangat mahukan menaikkan seri wajah,
selain anda guna produk macam-macam yang ada kat luar sana, vitamin C ke, serum ke, jadikan, jangan tinggalkan bekam. Jadikan bekam salah satu rawatan untuk mengembalikan seri wajah anda. Terutama mereka yang ada rasa hidung boleh jadikan juga bekam sebagai rawatan alternatif untuk anda. InsyaAllah dia sangat-sangat membantu. Pasal apa? Saya ada sangat banyak testimoni pesakit resedung yang kronik. Even ada seorang ni pesakit, dia duduk kat Shah Alam. Dia sanggup tiap kali balik, dia sanggup untuk berbekam. Resedung tak tahan, sebulan sekali dia akan balik ke Ipoh untuk berbekam, untuk legakan resedung dia. Sampai begitu sekali. Padahal saya rasa, saya yakin ada je jurubekam kat Shah Alam, tapi mungkin dia selesa dengan saya. Jadi setiap bulan dia akan balik ke Ipoh untuk berbekam muka atau berbekam resedung untuk merawat luka dia. Minta maaf, mengganggu sikit, terjatuh ni, tercabut, tak pasal-pasal. Okey, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Saya dah share berapa tadi? 25 manfaat bekam. Saya sangat-sangat berharap video ini bagi manfaat kepada anda. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk lebih ramai orang mengetahuinya, saya minta mohon jemput anda untuk share video ini kepada seramai mungkin grup makcik-makcik sebelah, grup WhatsApp anda ke kalau ada, okey, yang menonton dekat Facebook, grup-grup Facebook anda, rakan-rakan Facebook anda, newsfeed Facebook anda, share kepada seramai mungkin orang. Pada mereka yang nonton di YouTube, pastikan anda subscribe, share video-video ini supaya bagi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana, insyaAllah. Dan insyaAllah kita bertemu di video akan datang. Di video akan datang saya akan share lebih banyak topik-topik berkenaan bekam kepada anda supaya anda jatuh cinta, lebih ramai yang jatuh cinta kepada bekam. Boleh? Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. So, ingat bekam, ingat Medicam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.